Ini kita akan teruskan kepada ubahan tercantum. Oke, so untuk ubahan tercantum dia adalah kesinambungan kepada ubahan langsung sebelum ini. Sebenarnya sama sahaja. Apa yang berbeza di sini adalah kali ini suatu pemboleh ubah berkaitan dengan dua pemboleh ubah yang lain. Dan dua pemboleh ubah yang lain ini adalah berada dalam operasi darab. Ingat kalau dua huruf berdekatan kotakan E, B, dia sebenarnya berada dalam operasi darab yaitu E darab B. Oke, ini yang dimaksudkan dengan ubahan tercantum, melibatkan satu pemboleh ubah dan dua pemboleh ubah yang lain, di mana mereka ini akan berada dalam operasi darab. Oke, so kita mungkin ada Y berubah secara langsung dengan PR, ataupun sebelum ini. Oke, ingat ini adalah berada dalam hubungan. Jika diminta persamaan, katakan ini, dia boleh jadi Y sama dengan K, P, R, di mana K ini adalah satu pemalar. Oke, so bagaimana cara kita nak menyebut benda ini? Y berubah secara langsung XZ, nah, boleh dibaca sebagai Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ataupun Y berubah secara bercantum dengan X dan Z, atau Y berkadaran secara tercantum terhadap X dan Z. Oke, biasanya kita akan sebut inilah yang pertama biasa disebut orang lain, orang. Oke, kita lihat contoh yang pertama, ini boleh dilihat dalam buku teks. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol dan persamaan. Ingat, so ada dua, ini adalah hubungan, ini adalah persamaan. Jika disebut persamaan, mesti ada simbol sama dengan. Oke, E, P berubah secara langsung dengan Q dan puncak kuasa 2R. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W, kuasa 2W. Oke, dan kuasa 3X. Oke, isi padu prisma V. V maksudnya adalah isi padu, berubah secara langsung dengan luas keratan rentas E. E adalah luas keratan rentas dan tingginya H. Oke, di jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. So, macam mana kita nak tulis ini? Ingat semula apa yang kita belajar, hubungan berada dalam simbol ini dan persamaan dalam simbol sama dengan. Oke, so macam mana kita nak tulis ini? Oke, so yang pertama di sini ada dua yang diminta, satu adalah dalam hubungan, satu lagi dalam bentuk persamaan. So, untuk E, P berubah secara langsung dengan Q dan puncak kuasa 2 R. So, ini adalah hubungan, dia minta 2, so persamaan wujudkan K, hilangkan ni, bentuk ni. So, kita ada sama dengan wujudkan K, Q, puncak kuasa 2, R. Oke, B pula, Y berubah secara langsung, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W, kuasa 2, dan kuasa 3X, X kuasa 3. Oke, so apabila persamaan akan wujud K, W kuasa 2, X kuasa 3. C pula, V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas E. Ingat kalau dalam soalan menggunakan huruf besar, gunakan huruf besar. Jika soalan menggunakan huruf kecil, gunakan huruf kecil. So, dalam persamaan wujud sama dengan wujud huruf K, E, H huruf kecil. D, W berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter. Kuasa 2 diameter. So, jika dalam bentuk persamaan P, D, apa yang silap di sana adik-adik? Apa yang cikgu lupa? K, P, D, kuasa 2. Itu sahaja. Oke, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Dia beri bahawa X berubah secara langsung, secara bercantum dengan Y kuasa 2Z, Z ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X, ini sama.
Oke, diberi nilai. Apabila diberi nilai maksudnya kita kena cari apa? Kita kena cari K dahulu. So, oke, tuliskan dalam bentuk persamaan X sama dengan K, Y kuasa 2, Z. Masukkan semua nilai yang ada. X sama dengan 6, Y sama dengan 3, bla bla bla. Oke, X 6 sama dengan K, kita tidak tahu. Y 3, jangan lupa letak kuasa 2. And then Z adalah 5. Oke, pindahkan semua ini. Kamu akan ada 6 per 3 kuasa 2, 5 sama dengan K. Maka dapatlah K. Ini tekan-tekan kalkulator sahaja. K sama dengan 2 per 15. So, ingat apa soalan minta? Soalan meminta ungkapkan X. Oke, ungkapkan X dalam sebutan. Ingat jika ungkapkan X, huruf apa yang disebut dahulu? Dia sebut X dahulu. Maka X ini perlulah diletakkan di hadapan. Apa maksud cikgu? Ungkapkan X. Tulis X. Oke. Tulis semula persamaan yang tak lengkap ini. Tak lengkap cikgu kata sebab K belum ada. So, X sama dengan K dah tahu 2 per 15. Y kuasa 2. Z. Itu sahaja. Sama kan dengan sebelum ini? So, kita teruskan. Oke, ini dalam buku teks muka surat 13. Oke. Kalau sebelum ini dalam contoh yang di atas, dia berikan nilai dalam ayat seperti ini. Contoh ini pula dia beri dalam bentuk jadwal. Kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah set yang pertama. S6, T0.8, U27. Ini adalah set kedua, lajur kedua. Ini adalah set ketiga, lajur ketiga. Oke, diberi bahwa S berubah secara langsung. S berubah secara langsung dengan T dan puncak kuasa 3 U. So, ini kalau ditulis dalam persamaan S sama dengan K, T, puncak kuasa 3 U. Ini adalah bentuk persamaan. Oke. Ingat, untuk mencari persamaan tuh yang lengkap, kita kena cari nilai K. Oke. Dan untuk mendapatkan nilai K, kamu kena lihat lajur yang memberikan ke semua nilai ke semua pemboleh ubah. Apa maksud cikgu? Kalau kita lihat lajur yang ketiga, S ada, T ada, tetapi U tak ada. So, jangan gunakan lajur yang ketiga. Untuk mencari nilai K So, X pula pun tidak dapat dicari sebab tidak ada nilai bagi S. Dia bagi X. So, jangan gunakan nilai itu. So, kamu kenalah gunakan lajur yang pertama. Sebab S pun ada, T ada, U pun ada. Oke? So, kita teruskan apa yang dimaksudkan di dalam macam mana cara nak cari nilai X dan Y. So, tadi kita dah tahu S berubah secara langsung dengan T puncak kuasa 3 U. So, ini adalah persamaan yang kita dah tulis. Masukkan nilai-nilai yang diberi seperti sebelum ini. Bla bla bla. Gantikan ke dalam. Mana nak ganti? Gantikan nilai-nilai ini ke dalam persamaan tadi. S6, T, U. Oke, dapatlah seperti ini. Oke, pindahkan. Ingat, ini berada dalam keadaan darab. Darab. Bila pindah ke sebelah, maka akan berada di bawah menjadi bahagi. Hitung, tekan kalkulator. Dapatlah K sama dengan 2,5. Maka persamaan lengkap ialah, macam mana nak cari persamaan lengkap? Mesti masukkan ke dalam, nih, persamaan tak lengkap tadi tu. So, apa yang kamu akan dapat? So, persamaan kita adalah
S sama dengan 2,5 T. Yang lain tuh salin saja. Punca kuasa 3 U. Itu dia jawaban. Oke. So, kita nak cari nilai bagi X. Soalan menyuruh mencari nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X, kamu kena gunakan nilai-nilai pada lajur ini. X 1,2 bagi T, 125 bagi U. Jangan kamu nak cari X, guna 6 dan 50. Salah, ha? 6 dan 50 ini adalah nilai bagi S. Oke? Ingat kita nak guna nilai bagi STU. So, untuk mencari nilai X, S kita tak tahu sebab ini S adalah X. T 1,2, U sama dengan 125. Gantikan ke dalam nilai-nilai ini, gantikan ke dalam persamaan tadi. So, dapatlah T 1/2 punca kuasa 3, 125. Tekan-tekan kalkulator, maka dapatlah jawapan X sama dengan 15. Okey, boleh ya? Boleh faham? So, next. Nak mencari nilai Y pula. Untuk nak mencari nilai Y, gunakan nilai-nilai pada lajur ini. Okey, di mana S sama dengan 50. Okey, S sama dengan 50. T 40 dan U adalah Y. Pakai nilai yang diberi. Gantikan ke dalam persamaan. Okey. S sama dengan 50. T sama dengan 40. Dan punca kuasa 3 Y. Bawalah ini ke sebelah menjadi bahagi seperti ini. Tekan-tekan kalkulator. Ingat, dalam keadaan ini punca kuasa 3 apabila dipindahkan ke seberang sama dengan akan menjadi kuasa 3. Boleh faham, ha? Tinggal lagi Y, ini menjadi kuasa 3. Tekan-tekan kalkulator, dapatlah jawapan 0,125. Boleh faham, ha? Ingat, semula mesti mencari, apabila mencari nilai Y, gunakan nilai pada lajur yang sama. Jangan keliru melihat ni. Okey, kita tengok pula soalan arah sederhana. Boleh tengok dalam buku teks, muka surat 100, muka surat 14. Okey, di sini kita hanya akan lihat dahulu untuk soalan 8 sahaja. Kalau nak cuba, bolehlah tengok soalan 7 sendiri. Kita tengok soalan 8. Isi padu sebuah kon V, maksudnya V ini adalah isi padu. Okey, isi padu berubah secara langsung. So, V berubah secara langsung dengan tinggi. H adalah tinggi. Okey, berubah secara langsung dengan tinggi dan kuasa 2 jejari tapak. So, J ini adalah jejari. Apa jekari? Jejari. Jejari. Okey. Dengan kuasa 2 jejari. So, ini adalah J kuasa 2. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, V, K, H, J kuasa 2. So, kerja kita sekarang seperti biasa adalah perlu mencari nilai K. So, apakah nilai-nilai yang dah diberi untuk V, H, J? Ada dalam soalan. So, yang diberi dalam soalan H sama dengan 21, J sama dengan 6, V sama dengan 792. So, gantikan ke semua itu ke dalam soalan. Okay, ingat kita nak cari K. So, pastikan K adalah berseorangan. Okay, yang ini nih semua pindah ke sebelah menjadi bahagi. Maka dapatlah nilai K sama dengan 22/21. Okay. Soalan minta apa itu tadi? Okay, baca semula. Hitung isi padu, cari V lah nih maksudnya. Hitung isi padu kon dengan tinggi 14, T 14, jejari 15. So, kita nak cari isi padu.
Ini kita nak cari isi padu, gantikan nilai 14 dan 15. Maka dapatlah isi. Apabila kon itu mempunyai tinggi 14, jejari 15, maka isi padu bagi kon itu adalah 3.300 cm padu. Oke. So kita tengok pula masalah yang melibatkan ubahan langsung. Nah, ini soalan yang aras tinggi sedikit. Oke. Nah, ini melibatkan simpanan. Kita ada belajar di masa tingkatan 3. Puan Sun menyimpan uangnya di dalam akaun simpanan. Nah, ingat ada berapa jenis akaun simpanan? Apalagi diberi bahwa faedah I, so bermaksud I ini adalah faedah yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P. P ini adalah prinsipal dalam tempoh tahun. T ini adalah masa tahun. Uang yang disimpan. Puan Sun menerima faedah. So ini bermaksud apa nih? I. Oke. Menerima faedah sebanyak 200 apabila dia menyimpan 4.000 selama 2 tahun. 4.000 ini apa? 4.000 ini adalah prinsipal. Oke. 2 tahun ini pula adalah masa T. Nah, so ketiga-tiga nilai dah diberi, boleh cari K sudah nih. So hitung tempoh simpanan yang diperlukan supaya Puan Sun dapat menerima faedah 650 dengan prinsipal. So ini sebenarnya faedah adalah I. Ini adalah prinsipal P. Hitung tempoh. Tempoh maksudnya kita mencari T. Now, sebelum kita teruskan kepada E, kita tulis dahulu hubungan. Hubungan antara faedah I, yang berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal dalam dan tempoh tahun. Nah, ini dia. So, jika ditulis dalam persamaan, faedah bersamaan dengan K, prinsipal darab tahun. Oke, kita teruskan. So, ingat kita perlu mencari nilai K dahulu. Macam mana nak cari nilai K? Dengan mengambil nilai-nilai yang diberi dalam soalan I sama dengan 200. I itu apa tadi? Ini adalah faedah. P adalah prinsipal. Apa itu prinsipal? Prinsipal itu adalah contoh kamu nak letak duit 200. Oke, mak beri 200 ringgit. Nah, kau, Fairuz, simpan 200 tok dalam bank. Kau engkah dalam bank 200. 200 itu adalah prinsipal, duit asal. Oke, so tahun yang diberi adalah 2. Masukkan ke dalam dalam rumus. Oke, kita tahu bahwa I sama dengan K P T. K I 200, K tak tahu. Prinsipal tadi duit asal adalah 4.000. 2 tahun bla bla bla, dapatlah K sama dengan 0,025. So, tulis semula persamaan lengkap dengan menggantikan nilai K yang tidak lengkap tadi. Inilah jawaban. Oke, so kita dah menjawab untuk soalan yang pertama. Bukan soalan pertama. Ini baru saja mencari persamaan, belum pun menjawab soalan E. So, ini adalah untuk soalan E sebenarnya. E tadi. Oke. Dia nak mendapatkan faedah. Ini faedah. Puan Sun nak mendapatkan faedah 650. Prinsipal yang diletak, dia nak masukkan duit 5.200. So, soalan dia bertanya, berapa lamakah tahun masa? Berapa lama dia perlu simpan dalam bank 5.200 supaya kelaknya beranak bertambah 650? Ini soalan tu minta sebenarnya. So, macam biasa masukkan ke dalam persamaan I 650 tok nang dah ada, P 5.200, T tok yang kita tengah cari. Kita sih tahu berapa lamanya perlu simpan duit dalam bank supaya kelaknya ada faedah 650. So, pindahkan semua ini ke sebelah menjadi bahagi.
maka dapatlah T sama dengan 5 tahun. So, tok maksudnya Puan Sun toknya perlu engkah duit ya dalam bank selama 5 tahun untuk menerima faedah 650. So, itu adalah jawapan untuk A. So, untuk soalan B, baca semula soalan B tadi. Puan Sun ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama, tetapi mahu mengurangkan tempoh simpanan dalam tadinya simpan 5 tahun. Nya simpan 5 tahun. Tetap mau ada faedah 650. Apa yang dia perlu buat? Apa yang perlu ditambah? Perlu tambahkah atau kurangkan nilai prinsipal? Tetap juga mahu 650 faedah, tetapi nak kurangkan masa. So, apa yang dia perlu buat? Perlu tambah prinsipal kah kurangkan prinsipal? Dalam keadaan ini, kalau nak faedah yang banyak, maka perlulah juga tambah duit dalam bank. Takkanlah kamu nak faedah yang banyak tapi prinsipal sedikit. So, nak buat ayat, untuk mengekalkan nilai faedah I, jumlah prinsipal perlu ditambah. Now, ingat dalam soalan dia bertanya dua benda. Pertama, adakah dia perlu menambah atau mengurang? Ini kamu kena jawab, tambah atau kurang. So, tadi kita dah jawab kita perlu tambah. Soalan seterusnya, jelaskan jawapan Anda. Dalam SPM kemungkinan ini adalah 2 markah ataupun 3 markah. Biasanya mungkin ini 2 markah lah. 2 markah adalah 1, Anda menjawab soalan ini. Adakah perlu menambah atau mengurang? Markah yang kedua apabila pelajar jelaskan jawapan. So, jangan lupa mesti jelaskan jawapan. Kenapa tambah, kenapa kurang. So, alasan di sini adalah ini kerana jumlah faedah adalah berkadar langsung dengan hasil darab, prinsipal dan tempo. Faedah adalah berkadar langsung dengan prinsipal dan tempo. Itu maksudnya. So itu sahaja untuk hari ini. Sila jawab kerja rumah yang cikgu akan beri nanti. Thank you.